Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'na wa manfa'na bima 'allamtana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Masih lagi dalam Kitabus Shalah, bab semayang. Dan rasanya hadis ini hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi iza ftataha as-salata wa iza kabbara lirruku'i wa iza rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Kita ada 4 hadis kat situ. Wa fi hadis Abi Humaid Abda Abi Daud inda Abi Daud yarfa'u yadayhi hatta yuhadhi bihima mankibaihi thumma yukabbir. Wali Muslim an Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu nahwa hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar tu. Nombor saya tak boleh pakai, nombor puan. Hadis Ibnu Umar. Betul. Betul kan? Jumpa. Betul bukan hadis Unain, hadis Ibnu Umar, hadis pasal angkat tangan. Mula-mulanya hadis Aisyah sebelum tu. Wali Muslim an Malik bin Huwairith nahwa hadis Ibnu Umar lakin qala hatta yuhadhi bihima furu'a udhunaihi. Wa an Wa'il ibnu Hujr radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wa'ada yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Kita ada 4 hadis yang pendek-pendek pasal angkat tangan. Khususnya kita panggil dia ibadat tangan lah, begitu. Dalam solat tu mata pun ikut serta, lutut pun ikut serta, kaki pun ikut serta, semualah. Jadi pada tengah hari ni ataupun petang ni kita berbicara mengenai tangan pula. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat kedua tangannya sama dengan bahunya. Maksudnya tangan dia sama dengan bahunya bila dia memulakan solat. Apabila dia bertakbir untuk rukuk, sekali lagi dia angkat tangan. Dan yang ketiga, apabila dia mengangkat kepalanya dari rukuk. Jadi tangan tu diangkat sampai sinilah, angkat sampai situ. Ada riwayat yang kata dekat-dekat yang ibu jari ni sama dengan itulah, dengan cuping telinga bawah tu. Jadi kata dia ada 3 tempat, 3 masa. Pertama masa takbiratul ihram, yang kedua masa nak rukuk, yang ketiga bangun dari rukuk. 3 lah Daripada hadis Abu Humaid daripada Abu Daud mengatakan baginda mengangkat kedua tangannya sehingga kedua-duanya menyamai bahunya baru angkat takbir. Jadi ada yang riwayat kedua kata angkat dulu baru takbir. Riwayat pertama kata takbir dulu baru angkat. Boleh Dalam riwayat Muslim pula mengatakan hadis seperti Ibnu Umar, cuma ditambahnya, akan tetapi ditambah hatta yuhazi bihima furu'a udhunai.
Hadis yang ketiga pula mengatakan tinggi sikit. Kalau kita dengar hadis Nabi mula-mula tu, kalau kita letak sampai sini pun boleh dah. Tapi hadis yang ketiga tu kata yang jari ni sama dengan yang cuping tu. Gitulah. Jari ujung cuping ni kita garis lebih kurang lah, takkan nak ambil pembaris, betul kan? Maksudnya gitulah lebih kurang. Jadi bukan begitulah ya. Gitu tu tak jauh pun diangkat sampai begitu. Itu yang ketiga. Hadis yang keempat berkata, aku sembahyang bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda meletakkan tangan kanannya ke atas tangan kirinya dan kedua-duanya diletakkan di atas dada. Nanti kita hurai. Biar dia dulu baca hadis tu dulu kan, begitu. Jadi itu ada 4 hadis lah. Semuanya berkait dengan pergerakan tangan ketika dalam solat. Hadisnya banyak lagi lah hadis yang lain, tetapi ringkasnya tuan pengarang kita ni letak 4 itu. Okey, sekarang kita pergi kesimpulannya secara detail. Jadi sekarang kita fahamlah bahawa pertama sekali mesti beza antara angkat tangan dengan Allahu Akbar. Jadi kadang ada orang dia keliru, dia ingat angkat tangan itu Allahu Akbar tu angkat tangan. Jadi kalau sebut takbir, Allahu Akbar lah, angkat tangan tu angkat tangan. Jadi dalam solat yang takbir tu rukun, takbiratul ihram tu rukun, angkat tangan tu sunat je. Jadi sekarang kita tidak bercakap tentang rukun tu, kita bercakap tentang pergerakan tangan ketika mana kita solat. Okey. Hadis sebelum ini kita dapati bahawa hadis Aisyah yang kita baca sebelum ni, kita bercakap mengenai takbir. Jadi apabila disebut takbiratus solah, maksudnya takbiratul ihram. Itu ya. Bila sebut takbiratus solah, maksudnya adalah takbiratul ihram. Dan maksud daripada takbiratul ihram bermaksud kita buat satu penyataan bahawa sekarang yang paling besar bagi kita hanyalah Allah. Jadi tak ada benda lain lah. Jadi sebab itu saya secara peribadi, saya tak boleh terima ada orang tengok telefon ke atau jawab handset ke apa benda masa solat, walaupun dia kata pergerakan itu tak sampai 3 ke apa, sebab benda itu selain Allah. Kenapa kena buat, betul kan? Mungkin dia kata ada hadis, misalnya hadis Nabi sujud, kemudian cucunya naik atas dia. Jadi kita boleh terima hadis tu, sebabnya cucu tu naik ketika mana Nabi sedang solat. Bukan kata Nabi pergi cari cucu, dukung baru solat. Jadi dua benda yang berbeza lah ya puan. Maksudnya cari cucu dukung, lepas tu solat, dengan kita solat cucu mari kacau kita. Jadi itu dua benda yang berbeza. Itu satu. Yang keduanya, perkara itu tidak selalu berlaku, dan ianya berlaku pula pada solat sunat, bukan pada solat fardu. Jadi takbiratul ihram itu bermaksud kita declare bahawa bagi kita Allah adalah maha besar, dan yang lain kita lupakanlah masa solat tu, maka itu dipanggil takbir, iaitu Allahu Akbar. Ihram maksudnya semacam kita berada dalam ihram lah, yang perbuatan itu sebelum takbir itu adalah halal, tapi setelah takbir semuanya haram. Haram tu maksudnya kalau kita buat tak adalah berdosa, tapi membatalkan solat kita tadilah. Okey. Dalam hadis Aisyah mengatakan bahawa ketika takbiratul ihram, baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan. Okey, itu satu. Yang kedua, boleh kita faham juga daripada hadis ini bahawa mengangkat tangan itu paling minimumnya ini dia kira tangan ya. Kalau disebut tangan tu dia maksud yang ni lah. Yang ni ke atas. Kalau dia sebut ujung jari ni, jadi dia kata tangan. Jadi disebut tangan tu maksudnya betul lah yang pergelangan ni sama dengan bahu lah. Jadi itu
paling minimum. Yang paling sempurnanya hadis tadilah, hadis Muslim yang mengatakan apa ya, jari ibu jari ni sama dengan apa panggil cuping telinga. Itu yang kedua yang boleh kita faham dari hadis ini. Yang ketiga, puan-puan, yang boleh kita faham ialah cara mengangkat tangan. Jadi kita ada 3 cara, dan ketiga-tiga cara itu tidak membatalkan solat, dan tidaklah salah satu daripadanya lebih baik. Nabi buat semua. Cara yang pertama ialah kita takbir dan angkat. Maksudnya masa takbir itulah angkat. Kira-kira habis ra tu Allahu Akbar, kita dah selesai angkat. Kan bukan selesai jatuh, dah maksudnya Allah. Jadi Allah tu kan, Akbar tu dia dah duduk atas. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat. Pun boleh juga. Cara yang ketiga, angkat dulu baru takbir. Angkat dulu Allahu Akbar, pun boleh. Jadi perempuan tak perlu tengok orang demo hok mana ya. Jadi dia tiga-tiga tu terpulang. Macam puan belajar tajwid, kita ada ismam, kan? Ismam tu pun ada bacaan yang macam takbir lah, iaitu moncong ketika baca la ta'manna. Itu satu, maksudnya moncong ketika baca, ataupun moncong dulu baru baca la ta'manna. Betul juga. Ataupun baca dulu baru moncong la ta'manna. Jadi puan nak buat yang mana pun dia betul belaka. Jadi tak payah apa baca dulu lepas tu baru moncong. Dia ada 3 begitu kan. Jadi bila kita dah tahu ada 3 tu, puan buatlah. Cuma kita biasa buat dalam amalan kita duduk mengaji dengan ustaz-ustaz kita dulu, kita angkat dan kita takbir. Jadi kita buat begitulah Okey. Itu yang ketiga ya puan-puan. Okey, yang keempatnya ialah mengenai bila kita takbir ini. Maafkan saya, bila kita angkat tangan. Bila kita angkat tangan. Daripada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahawa angkat tangan ini hanya berlaku dalam solat sahaja. Ya, hanya berlaku dalam solat. Jadi kalau puan-puan baca Quran, tiba-tiba ada tempat Allahu Akbar, tak payah angkat lah. Kan? Ataupun tuan-tuan pergi ceramah orang PAS kan, dia Allahu Akbar, jadi tak payahlah angkat. Dia dalam solat. Okey, apabila dia sebut solat, dia merangkumi semua solat. Solat fardu, solat sunat, solat jenazah, solat hari raya, apalah whatever solat, asalkan dia solat, maka angkat takbir lah. Jadi bila dia sebut angkat takbir, maka takbir yang sama, tak ada beza. Itu nombor 2 kan, iaitu bila takbir itu diangkat. Okey, yang ketiga berkait bila takbir itu diangkat ialah di antara ketika mana kita berdiri sahaja. Maksudnya bila kita dah duduk, walaupun kita bertakbir dan walaupun ianya dalam solat, kita tak angkat. Maksudnya bila kita berdiri masa takbiratul ihram, betul kan? Masa kita rukuk masih berdiri kan? Ialah rukuk tu tapi masih berdirilah, angkat takbir juga. Bangun dari rukuk pun angkat takbir juga. Angkat takbir pula, angkat tangan juga sebab dia masih berdiri. Begitu juga bangun daripada tahiyat kedua, juga angkat tangan. Kenapa? Sebab kita berdiri lah. Kita dah berdiri kalau kita duduk. Jadi masa kita bangun daripada sujud, di antara 2 sujud kan, kita juga sebut Allahu Akbar kan, kita sujud tu Allahu Akbar. Jadi jika ada orang yang angkat takbir, itu adalah keliru tentang solat. Tadi kan kita kata angkat tangan hendaklah berlaku di dalam solat. Jadi dia mungkin keliru, dia kata sekarang kan solat, jadi kenapa tak angkat takbir? Jadi mengikut amalan Nabi Muhammad SAW hanya mengangkat tangan ketika takbir dalam keadaan solat dan berdiri sahaja. Apabila dah duduk, tak payahlah. Okey, kalau ditanya berdiri itu mesti berdiri ke tak? Berdiri itu merujuk kepada
kelakuan ataupun bentuk itu, bukan orang tu. Misalnya orang tu tak boleh berdiri, kan dia sakit lutut, kalau sakit belikat kan dia kena duduk. Jadi adakah dia tak perlu angkat tangan sebab dia duduk? Tadi ustaz kata berdiri, tak, dia kena angkat jugalah, sebab dia kira berdiri tu keadaan yang sepatutnya, bukan keadaan dia lah. Ataupun misalnya orang tu dia dia tak boleh duduk, mungkin dia terlentang ke apa benda, jadi pada ketika itu angkatlah tangan, sebab sunat itu berlaku ketika qiyam tadi. Jadi qiyam itu tidak merujuk kepada hai'ah, iaitu keadaan orang tu, tapi merujuk kepada masa yang dikira dalam solat. Boleh ya? Itu berkait dengan takbir tadi. Okey. Apabila disebut begitu, maka kita mungkin bertanya, kenapa kena angkat tangan? Dan tak boleh kata angkat dan sebagainya. Para ulama memberi beberapa alasan lah, ya. Antara orang yang menulis mengenai alasan bagi setiap perlakuan ibadah ini, ada seorang ulama besar, nama dia Syekh Al-Qaffal Asy-Syashi Al-Kabir, ulama yang hidup di abad ke-4 Hijrah, lamalah, 1000 tahun yang lalu. Beliau ada menulis satu buku tajuknya Mahasin Asy-Syariah, keindahan agama Islam. Dalam buku itu agak tebal, lebih kurang 700 halaman. Beliau cuba memberi alasan, ya, beliau cuba memberi alasan kenapa Allah ni dia suruh buat itu, dia suruh buat ini. Maksudnya dengan kata lain, kita sebenarnya ada sebab. Jadi dengan kata lain, saya pun bila baca buku tu, mulalah saya merasakan saya tak boleh terima lah bila ada orang kata bila kita beribadat ni kita buat saja sebab Allah dah suruh buat. Okey, kalau buat dengan makna Allah suruh buat, kita buat, itu betul lah. Tapi Allah itu dia tak akan suruh kita buat sesuatu, melainkan dia beri justifikasi. Begitu. Sebab kalau dia suruh kita buat sesuatu dan tidak menyatakan sebab, itu kan nampak brutal. Kan? Buat benda tu, kita tanya, buat apa? Ikut aku lah. Jadi gedebe sangat, ya. Tuhan tu dia tidak samsing. Dia bila dia suruh kita buat satu benda, ada logiknya kenapa kena buat begini, kenapa kena buat begini. Cuma mungkin kerana ilmu ataupun pengetahuan kita tidak cukup, maka kita tak tahulah, kita pun buat satu kesimpulan. Oleh kerana dia ibadah, maka tak payah kita bincang panjang dan sebagainya. Jadi dari segi dari segi mempertikaikan, itu kita tidak pertikailah. Dah Allah suruh semayang, dah Allah suruh angkat tangan, kita buat je lah. Tapi setidak-tidaknya puan, bila kita tahu kenapa kena buat begitu, jadi kita nak tinggal pun berasa macam gitulah, ya. Mungkin kalau puan tanya saya, ustaz, confirm ke Allah suruh macam tu? Saya pun tak tahulah, saya bukan Nabi Musa boleh naik jumpa, kan? Tapi setidak-tidaknya ulama itu cuba memberitahu kepada kita, dan kita fikirlah. Saya rasa justifikasi yang diberi itu munasabah, berasaskan kaedah-kaedah yang beliau nyatakan pada mukaddimah kitab beliau. Jadi beliau mengatakan, kata dia ada dua sebab kenapa tangan kita perlu digerakkan ketika takbir. Kata dia, untuk menjadikan tangan itu ikut sama beribadat, ya, menjadikan tangan itu juga ikut sama. Misalnya kalau kita lihat, bila kita masuk saja dalam solat, mata kita beribadat juga, sebab mata kita masa qiyam dia kena tengok tempat dia kena tengok di kaki, kan. Kemudian apabila rukuk, dia tengok di tempat sujud. Jadi bermaksud mata kita tu dijaga juga. Begitu juga telinga kita juga ikut serta. Jadi cuba bayangkan, kalau kita tidak gerakkan tangan, maka tangan tu dia tak berperanan lah. Cuba puan bayangkan, duduk gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tangan ni buat apa dia?
Lepas tu sujud pun pakai turun supaya orang tak ada tangan gitu kan. Jadi tangan tu tak fungsi. Jadi untuk menjadikan tangan kita itu ikut serta dalam ibadat tu, maka perlu bergeraklah. Dan kita lihat semasa sujud tangan berfungsi. Kan tangan letak atas perut tangan kita letak atas lantai, rapatkan kedua perut jari, perut tangan. Jadi masa kita duduk di antara dua sujud, tangan diletakkan atas paha, berfungsi. Tapi masa bangun daripada sujud pada rakaat kedua, ataupun masa berpindah daripada qiyam ke rukuk dan rukuk, maka tangan semacam dah tak buat apa-apa. Jadi untuk menjadikan tangan tadi terlibat, maka disuruhnya tangan tadi angkat takbir tadilah. Jadi untuk menjadikan dia berfungsi, sebab kita ada tangan, jadi bila kita ibadat, maka kita nak libatkan sebanyak mungkinlah anggota kita. Dia logiknya macam ni puan. Logiknya ada satu hadis Nabi kata umat Nabi Muhammad ini akan dibangkitkan di akhirat nanti, di mana anggota wuduknya akan bercahaya. Kan? Anggota wuduknya akan bercahaya, tangan kita, muka, kaki. Jadi Nabi kata, oleh kerana itu kamu sempurnakanlah air semayang. Sebab kalau kita tak sempurna, orang lain semua cahaya sampai ke siku, kita kena sekat ni. Betul kan? Sedangkan air tu boleh je sampai ke situ. Jadi oleh kerana itu, supaya tidak ada ruang yang tidak terlibat dalam solat, maka Nabi kata isbirul wudu, sempurnakan wudu. Cuma puan tak payahlah basuh lebih. Nanti puan kata basuh lebih lah ustaz, cahaya lebih. Kalau cahaya lebih, baik kita terjun dari kolah, biar habis tubuh kita lah pulaknya. Jawabnya, dia tidaklah melebihi apa yang diizinkan, tapi kita akan sempurnakanlah kawasan yang ada potensi untuk bermanfaat, bercahaya tu. Cuba puan bayangkan kalau kita basuh separuh. Jadi orang lain semua sampai ke siku, dekat akhirat kita separuh. Nanti dia kata, ni sesak kok, mana orang lain sampai ke siku, dia mau separuh gitu. Jadi sebab itu agama suruh isbirul wudu, sempurnakan wudu pada semua anggota tadi. Jadi dengan kata lain, anggota yang perlu dilibatkan, maka kita libatkanlah. Jadi oleh kerana itu kata ulama, sebab itulah bila kita takbir, maka agama suruh kita angkat tangan tu supaya berlakunya keterlibatan tangan dalam ketika mana kita beribadat tadi. Okey, itu sebab yang pertama, puan-puan. Adapun yang kedua, ialah supaya kita nampak lebih sopan depan Allah. Ya, supaya kita nampak lebih sopan. Misalnya lah ya, kalau kita lihat, bila kita berdiri depan seseorang, kemudian tangan kita ini tidak dipegang, maka orang tu jadi lebih takut berbanding dengan tangan kita tadi kita letak pada sesuatu dan nampak lekat. Kan, misalnya kalau kita bayangkan masa kita sujud, maafkan saya, masa kita duduk antara dua sujud, kita tak libatkan tangan kita duduk gitu je. Lepas tu kita sujud, kita turun muka tu, tangan kita tak libat. Kemudian bila kita berdiri, jadi bila kita berdiri, tangan kita duduk gitu, mungkin menjadikan kita tadi tidak kelihatan lebih tenang berbanding kita letak tangan kita di satu tempat yang menunjukkan bahawa kita berserah pada dia, menjadikan hati lebih khusyuk dan sebagainya. Maka sebab itulah tangan dilibatkan dalam masa kita solat tadi. Lebih-lebih lagi apabila kita berdiri qiyam, maka tangan kita diletakkan ke atas tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Okey, itu perkara yang ke nombor berapa saya tak ingat dah. Nombor yang seterusnya ialah mengenai letak tangan pula, hadis yang keempat tu kan. Okey, cara letak tangan, puan, kita ada dua cara letak tangan ya. Tapi kedua-duanya adalah meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri. Ya, puan letak tangan kanan atas tangan kiri. Cuma cara pegang itu puan ada dua cara. Pertama, puan letak atas apa yang panggil ni? Lengan tak? Lengan. Puan letak atas lengan. Satu cara letak atas lengan. Maksudnya lengan kiri, tangan kiri letak atas
perut kita ni, lepas tu kita letak atas lengan. Yang kedua, puan letak atas pergelangan ni. Betul jugalah kan, maksudnya puan pegang pergelangan tangan puan pun betul juga. Jadi ada dua lah. Jadi hak tak adanya buat macam tu lah, macam love ke apa benda tu. Tak adalah kan, maksudnya sama ada letak atas sini, lepas tu kita pun cengkam kita punya pergelangan, dan itu biasa kita buat, ataupun kita letak tengah sikit kan. Jadi kalau letak gitu tak adalah pegang siku ni. Pegang siku ni tak ada hadis Nabi. Jadi ada dua je, sama ada pegang lengan ataupun pegang pergelangan tangan. Itu terpulang. Ada dua cara tadi. Lepas tu apabila dia sebut dada, dia sebut dada ni dalam orang Arab, dada ni bermula daripada bawah leher kita ni, panggil apa ya, ini tengkuk tengkuk kan. Bermula dia ada bukit kecil di sini kan, saya dah tak ada lah buat gemuk tu. Jadi dia bermula bawah tu sampailah sebelum pusat, itu semua dipanggil dada. Jadi bila dia semua dipanggil dada, ada orang dia nak letak atas tu, dia letak tak ada masalah. Ada orang dia nak bawah sikit. Saya suka bawah sikit sebab saya perut besar tu, dia relax lah sikit duduk. Atau pulanglah dia duduk sini sampai sebelum pusat tu, dia panggil. Ada orang duduk gitu ke, dia tak apa ya, apalah, sebab orang Arab sebut dada dipanggil as-sadru tu, daripada atas pusat sampailah ke sini. Jadi kita tengok orang Hanafi Hambali, dia letak atas, yang kita panggil Wahabi. Jangan marah dekat dia, kerana dia faham dada itu atas, dekat jantung ke dekat hati, tak apalah. Apa dia? Ikutlah, tak ada masalah lah. Dia terpulang pada orang. Maksudnya jangan kita pandang serong bagi orang yang, sebab pada bahasa Arab atas perut sampai ke sini adalah dada dia sebut. Jadi nak letak sini ke, nak letak sini ke, lepas tu cumanya cara pegang tu dua je lah. Pergelangan kita cengkam pergelangan, ataupun pegang kita punya lengan tadi. Jadi paling bawah ialah jari kita ni kena pusat. Jadi tak boleh lah bawah tu, tak betul dah tu. Kan puan kata dia, saya sebut pusat, jadi puan kira jari ini tak betul lah tu, sebab dia dah bawah pusat dah. Yang paling bawahnya iaitu jari kelingking ni duduk kat pusat, jadi atas lagi lah. Jadi Syafi'i tu kan atas pada pusat, kira-kira jari kelingking dekat pusat tu dia pun atas tu lah. Jadi yang Hambali situ, melainkan Maliki sahaja yang beranggapan dia tak angkat tangan, itu terpulang lah. Itu mazhab dia pula. Jadi kita Hanafi dan Hambali semuanya menerima hadis atas dada. Dan puan jangan ingat dada itu seperti yang kita faham lah. Jadi dia di antara pusat sampai ke atas ni lah ya. Okey, itu mengenai hadis yang 4 tadilah. Mengenai hadis yang 4 yang kita sebut mengenai ibadat pergerakan tangan tadi. Okey, sekarang kita pergi hadis yang seterusnya pula mengenai bacaan Al-Fatihah. Boleh ya? An Ubadah bin Samitin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Wa fi riwayatin Ibn Hibban wa Daruqutni, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Dalam riwayat yang lain pula, wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Daud wa Tirmizi wa Ibn Hibban, hadis yang lain dalam kitab Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, qulna na'am, qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la salati liman lam yaqra biha. Maksudnya daripada Ubadah bin Samit berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata, maksudnya tidak diterima solat itu bagi mereka yang tidak membaca Ummul Quran. Jadi surah Fatihah itu ada disebut dengan Ummul Kitab,
disebut juga dengan Ummul Quran, disebut juga dengan Fatihatul Kitab. Makna samalah, ya. Dalam riwayat Ibn Hibban mengatakan la tujzi'u, tidak dibalas solat itu, maksudnya tidak diterima lah. Siapa yang tidak membaca di dalam solat itu Fatihatul Kitab. Jadi siapa tak baca Fatihah, solatnya tidak akan diterima. Maksudnya batal lah. Yang atas tu tidak dikira solat, maksudnya batal jugalah. Dalam riwayat yang lain disebut agar kamu membacanya belakang imam kamu. Jadi Imam Syafi'i membawa hadis bahawa walaupun kita solat berjemaah, kita tetap kena baca Al-Fatihah. Jadi berkata sahabat yang mendengar, ya. Maka kata Nabi, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Kata dia, jangan kamu baca apa-apa di belakang imam melainkan Fatihatul Kitab. Maksudnya kalau kita semayang dengan imam, lebih-lebih lagi imam semayang jahar, bila imam baca surah itu, kita tak perlu baca apa surah. Tapi Fatihatul Kitab ataupun Al-Fatihah kena baca. Fatihah kena baca. Selepas baca Fatihah, lepas tu imam baca surah, kena dengar lah. Fa innahu la salat liman lam yaqra biha, kerana tidak dikira solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi dalam ketiga-tiga hadis ini memperlihatkan kepada kita bahawa membaca Al-Fatihah itu adalah rukun daripada solat. Tak kiralah ianya solat fardu atau solat sunat. Tak kiralah ianya solat jenazah ataupun solat hari raya. Asalkan sebut solat, maka dia ada Al-Fatihah lah, kan? Dia ada Fatihah. Oh ya. Kita sebenarnya tak khusyuk kan? Kadang-kadang dah baca Fatihah tak perasan baca Fatihah. Sampai kita ulang balik baca Fatihah. Sebab not sure. Ya. Boleh. Cumanya kalau masa itu masih qiyam. Masih qiyam, Kalau dah rukun ataupun dah sujud tu, maka bermaksud rakaat tu tak pakai lah. Kena tambahlah rakaat lain. Sebab mazhab Syafi'i dia kalau masa rukun teringat tak pasti baca kena kira rakaat lain. Sebab mazhab Syafi'i dia tidak macam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi apabila ragu, dia suruh kita tanya sekali lagi. Baca ke tidak, maka dia suruh kita cari mana yang lebih yakin. Kalau kita yakin baca, kita kira baca lah. Tapi mazhab Syafi'i bila ragu je, dia kira tak baca. Saya tak tahu puan-puan saya. Kadang-kadang kan saya tak ingat sungguh. Saya setua. Kadang rakaat tak ingat. nak baca surah ni. Baca tak Fatihah tadi. Kereta tu kan saya tutup dah krek. Lepas tu saya naik kat pejabat. Aku tak tutup lagi ke turun tutup pula. Saya ingat ke kereta saja, tiba-tiba semayang pun. Kadang isteri kata, abang semayang solat apa 5 rakaat ni? Ya kau. Teruk sungguh Allah. Baru umur ujung 40, tua kan. Macam perempuan saya rasa kena apa? Enzima ke apa benda. Tak jumpa cari rumah naik. Jadi maksudnya begitulah. Kalau kita masih ada masa untuk baca Fatihah, kita bacalah. Sebab bagi makmum, dia kena baca juga. Mungkin dalam ada orang berhujah, dia kata faiza quri'al qur'anu fastami'u fa'ansitu lahu fastami'u lahu wa ansitu lahu. Ayat Quran tersebut sebut apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, hendaklah kamu dengar dan kamu diam. Jadi ada mazhab yang mengatakan bila semayang jahar, maka tak perlulah baca Fatihah, dengar yang imam punya. Jadi dalam mazhab Syafi'i kata ayat itu umum. Jadi dalam kaedah agama kita atau dalam mazhab kita, bila sesuatu ayat itu umum, maka kena lihat ada tak ayat ataupun dalil yang mengkhususkan. Jadi bila ada dalil yang mengkhususkan, maka kena pakailah yang mengkhususkan di tempat yang mengkhususkan tu. Jadi maksudnya kalau kita duduk dalam biasa-biasa sembang, tiba-tiba ada orang baca Quran, kena diamlah. Sebab tidak ada dalil yang
mengkhususkan kita kena baca tu. Tapi dalam bab semayang, kita banyak dalil tadi yang kita baca sampai 3-4 dalil yang mengatakan bila kita solat, maka solat tidak diterima jika tidak baca Al-Fatihah. Jadi kita kena bacalah, sama ada sembahyang itu sir, iaitu sembahyang itu perlahan, ataupun sembahyang itu lantang, nyaring bacaannya, kita tetap begitu. Tapi hadis yang ketiga tu sebut kamu kena baca walaupun belakang imam dengan syarat baca Al-Fatihah je. Surah tak payah baca lah. Kadang-kadang ada orang tu rajin baca surah pun baca juga, dia kata rugi tak dapat pahala. Dia pun duk perhabis kul huwallah dia tu. Jadi tak boleh lah begitu pun, sebab Nabi larang pula kita baca apa-apa surah lain ketika mana kita berimam dengan imam. Jadi untuk surah lain kita pakai ayat Quran yang umum tadi lah. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Tapi untuk surah Al-Fatihah kita pakai dalil yang khusus tadi lah. Maka itu mengenai bacaan Al-Fatihah. Jadi tak kiralah ianya semayang sunat ataupun ianya semayang fardu. Melainkan, ada juga melainkan, iaitu ketika mana kita masbuk. Masbuk tak payahlah. Jadi masbuk tu ada dua rupa masbuk, ya. Satu masbuk iaitu kita sampai ke masjid, imam rukuk. Kan, jadi imam rukuk tu maksudnya kita teruslah. Jadi rakaat itu akan dikira kerana kita sempat rukuk bersama imam, walaupun kita tak baca Fatihah. Kerana ada dalil sahabat itu dia datang, kemudian dia nampak imam rukuk, dia masuk terus rukuk. Jadi bila sudah solat, Nabi tegur dia. Nabi kata, kenapa laju sangat masuk? Jadi bermaksud Nabi tegur tentang ketergesaan tu, dia tegur lah. Tapi Nabi tak tegur pun pasal Fatihah. Jadi bolehlah kita faham bila Nabi tak tegur pasal Fatihah, maksudnya tak baca pun tak apalah dalam situasi itu. Jadi sebab itu dalam masbuk, situasi pertama ketika imam dah rukuk. Situasi kedua, imam dah nak habis surah dah. Misalnya dia baca qul huwallahu ahad Allahus samad, kita sampai je nak angkat takbir, dia lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi masa tu jika kita sempat baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, dia rokok tu kita rokok dah lah. Kita ikut dia lah. Sebab takut kita terlepas rokok dengan dia tadi. Jadi maksudnya ada dua situasi lah. Satu situasi kita tak sempat baca langsung. Situasi kedua, kita berada dalam keadaan kalau kita sempurnakan kita punya bacaan itu, maka kita terlepas dua rukun besar tadi. Jadi dua situasi itu bolehlah tak baca Fatihah. Yang lain kena baca Fatihah lah, begitu. Dia tak boleh lambat. Dua rukun. Rukun ketiga kita mesti bersama dia dah, baru dikira rakaat itu. Jadi tak boleh lambatkan apa? Nak habiskan Fatihah. Dalam maksudnya kalau imam tu laju, kita rasa dia tak kalau kita dia dah lam yalid walam yulad, kita iya apa panggil lakum di apa panggil lakum di nukulia dia pula siratal lazina an'amta alaihim dah misalnya. Maksudnya dia lam yalid walam yulad, kita pun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ataupun kita dah ghairil maghdub. Maksudnya dengan kira-kira dia tak sempat sujud, kita dah boleh bersama, okeylah. Kalau kita tak tahu tu tak apalah. Sekarang yang pentingnya tak boleh tiga, dua je. Bila tiga tu dah dikira rakaat tu tak boleh pakai dah. Kita dah terlepas dengan imam. Boleh? Okey, seterusnya ialah mengenai bacaan Fatihah juga ataupun surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah ini juga disebut dengan surah Al-Azim, ya. Allah sebut, Rasulullah SAW menyebut dalam Al-Quran itu ada satu surah yang besar, suratun azim, ya sab'ul mathani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi 7 ayat itu ialah Al-Fatihah tadi. Ada satu hadis sahih ya bercerita mengenai kehebatan surah Al-Fatihah lah. Iaitu kelebihan surah Al-Fatihah yang mana jika sahabat itu baca kepada orang yang disengat, ada satu binatang di padang pasir, dan dia baca Al-Fatihah, kemudian dia hembus,
kemudian orang yang disengat tu sembuh. Setakat yang saya belajar lah ya, dia ada 3 syarat ya apabila kita nak ruqyah tadi. Dia ada 3 syarat. Jadi sebab itulah saya tidak setuju orang yang jual jual CD tu untuk halau hantu tu. Kan yalah, kita tahulah rumah lama kita tak duduk kan, jin masuk duduk. Sebab dulunya dunia kita ni ada hutan. Jadi masa Adam nak turun tu, Allah suruh jin ataupun Allah halau jin masuk hutan pergi ke pulau. Jadi kita duduklah di tepi sungai. Sekarang kita punya ganas, habis pulau kita gondol, buat pelancongan dan sebagainya. Jin kata, aku nak duduk mana? Jadi dia masuklah rumah-rumah yang kita tak duduk tu. Maka sebab itu Nabi sebut seburuk-buruk binaan ialah rumah yang dibuat tetapi tidak didiami. Jadi janganlah ada rumah banyak-banyak ya. Ada rumah yang boleh kita duduk tu cukuplah. Jadi oleh kerana kadang-kadang ada rumah yang lama ditinggalkan, jin pun duduklah. Jadi bila jin tadi duduk, kita nak halau dia, maka kita pun baca Quran. Macam disebut surah Baqarah lah, apa benda. Ya, saya boleh terima bila kita baca ayat Quran, syaitan akan lari dan benci. Tapi pada saya, untuk menjadikan ayat itu berkesan ataupun berfungsi, dia ada syarat dia. Macam kita makan ubat lah tuan-tuan ya. Macam kita makan ubat, ada ubat kena makan selepas makan, ada ubat kena makan sebelum makan. Ada orang dia kata mengarut, makan belakot. Ada orang makan sekali dengan nasi pun ada. Jadi ubat tu dia jadi sampah sarap je lah kan. Jadi Quran pun ada 3 syarat ya perempuan nak suruh dia tadi menjadi. Pertama sekali, orang yang baca tu mesti yakin ayat itu berkesan untuk apa yang dia maksudkan. Jadi kalau dia duduk ragu-ragu ya ke dan sebagainya, maka memang tak jadilah. Jadi sebab itu kalau kita letak pada tape recorder, kita letak pada CD, takkan CD itu ada keyakinan. Jadi dia mesti orang yang baca tu yakin. Jadi kalau orang yang baca itu yakin puan-puan, dia tak perlu baca pelik-pelik, baca Al-Fatihah pun cukup lah. Jadi sebab itu bila kita tengok jarak di antara sahabat Nabi dengan kita sekarang, sahabat Nabi mana ada baca pelik-pelik yang macam ustaz-ustaz yang duk tangkap jin ke apa benda tu baca. Yang ni baca 11 kali, yang ni baca. Sahabat tu baca Fatihah aja. Yakinlah, dia nak kepada yakin. Sebab ayat Quran ni puan-puan, Allah yang menjadikannya ada kemenjadian, bukan kita. Yang menjadikannya ada kemenjadian tu Allah, semua duduk di Allah. Adapun pada benda-benda lain di dunia, setiap benda itu dia ada fungsi khusus. Misalnya kita tengok satu daun, dalam dia tu ada beberapa molekul ke apa benda yang aktif pada daun itu. Jadi bila kita guna daun itu, dia bergeraklah mengikut fungsi itu. Ayat Quran dia sama je, kalamullah kan, dia sama je. Jadi bermaksud kalau kita tidak percaya dengan dia, baca banyak mana pun dia tak lari puan-puan, dia tak takut. Jadi saya yakin begitu, dan saya rasa begitulah. Sebab tu saya sebut dekat puan-puan, kita baca Fatihah ke baca ayat kursi ke apa benda, pertama sekali kita kena yakin. Okey, yang kedua, orang yang kita nak baca tu pun dia juga kena yakin. Orang yang kita nak berubah. Maka sebab itu baginda SAW tidak mengkhususkan seseorang untuk membaca ruqyah itu. Jadi puan-puan jangan anggap bila nak baca ruqyah itu orang tu kena pergi haji 2 kali, kena naik umrah, kena khatam. Itu tak puan-puan. Dia merujuk kepada yakin. Jadi jadi kalau kita misalnya ada kawan-kawan yang kita rasa kawan-kawan kita seorang yang dekat dengan Allah, maka bila kita sakit, apa salahnya kau tolonglah baca sikit ayat-ayat Quran, embus dekat air. Jadi dia yang yakin tu buat, kita pula yakin, insya-Allah ada kemenjadian lah.
Tapi kalau puan guna, puan dekat negara kita ni belum sampai lagi lah. Kalau puan pergi ke Indonesia, ada ustaz-ustaz yang promote diri dia menggunakan kriteria ibadat. Misalnya ustaz tu dia nak tunjuk dia hebat, dia kata saya mempunyai beberapa kelebihan yang memperlihatkan saya mempunyai karamah. Dia pun berbola satu. Macam orang nak pilihan raya tu kan, pernah memegang jawatan, pernah. Jadi ustaz ni dia nak suruh orang percaya kat dia pun buat macam tu juga. Pertama 8 kali naik haji. Jadi puan rasa orang tu 8 kali naik haji bagus ke puan? Saya rasa jahat. Sebab dia ambil kota orang. Betul kan? Haji kan mana boleh pergi gitu, dia ada kota. Jadi bermaksud orang Indonesia punya ramai, macam mana ustaz langkau sampai 8? Saya tak bangga kan naik haji kan. Sebab saya sendiri pun tak boleh nak pergi haji lagi. Sebab ikut kota. Dah lah tertunda 2020, 2021. Yang tak tertunda pun saya lepas kiamat dah. Dia awak langkau. Saya tak setuju. Tapi dia tulis gitulah. Yang kedua dia begini. Jadi saya rasa benda itu puan tak perlu. Yang penting puan kenal kawan-kawan yang puan rasa dia orang baik, dia dekat dengan Allah. Lepas tu puan minta lah tolong dengan dia. Dia buat satu benda tu dengan dia yakin, kita pun yakin, maka adalah kemenjadian pada bacaan tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, janji satu-satu ayat itu memberi kesan tertentu. Yang boleh beri janji ni Allah dan Rasul je puan. Orang lain mana ada otoriti. Kadang-kadang ada orang tanya saya, ustaz mengajar tasawuf ke apa, ustaz ada rahsia-rahsia tak? Saya kata rahsia apa? Yalah rahsia-rahsia ayat ni jadi terbang, jadi kebal. Saya kata tak ada. Jadi puan, kalau itulah perangai masyarakat, ya kebolehlah saya nak berniaga, betul kan? Saya kelentong je lah. Saya kata ya, oleh kerana dia percaya kat saya kata ada. Jangan beritahu orang lah. Saya beritahu kamu saja je, cakap-cakap begitu. Sebab saya tak ada wewenang. Wewenang tu maksudnya tak ada otoriti. Ustaz siapa? Ustaz siapa? Ustaz bercakap bagi pihak Allah bila pula? Tapi kalau Nabi kata ayat kursi ini setan takut. Betul lah. Dia betul lah tu, dia cakap gitu kan. Ayat ini boleh diruqyah. Misalnya surah Al-Fatihah adalah ruqyah. Betul lah. Kita pun buat lah. Yang lebih lagi, ustaz cakap tu atas nama siapa ustaz cakap? Kalau dia kata saya cakap ni atas nama agama, tak boleh ustaz. Ustaz bukan ada wewenang. Ustaz hanya beritahu apa yang agama beritahu. Cuma dek kerana puan-puan tak boleh nak akses pada sumber itu, maka ustaz je lah jadi orang tengah tolong beritahu. Tapi nak memandai-mandai, awak mana tahu. Jadi sebab itu kalau puan nak terimalah apa-apa doa, kalau orang tu kata baca doa ini dia boleh sembuhkan apa-apa kan, maka puan tanyalah dia ambil mana ni. Dia kata tak percaya kamu. Ambo percaya ke demo tapi bak goreng pisang, apa panggil nasi lemak sedap mat, tapi bak agama kena tanyalah. Dia pun kata ambil dalam kitab-kitab ni. Okeylah. Jadi puan supaya tidak berlaku apa panggil ya kekeliruan dan apa, maka bilangan ustaz kita kan ramai sekarang. Apa salahnya cross check? Ustaz, saya ada orang beritahu macam ni, betul ke ustaz? Jadi bila ada orang mengesahkan tu kan dia rasa lainlah sikit. Puan jangan puan yang ngesah, puan tak tahu juga. Hak tak tahu pergi tanya hak tak tahu. Macam cucu kita isi borang UPU kan. Ramai budak Melayu yang cerdik tak dapat kursus yang baik. Antaranya tolol isi borang. Masa dia isi borang, dia tak tanya kaunselor dia ke, dia tak tanya dia duduk best friend and forever tu lah. Dianya pandai matematik, pandai sains, minta nak masuk institusi tari menari. Sudah lah. Yang kawan dia pandai tari menari, minta ambil doktor kat PPUM. Jadi
Akhir sekali dua-dua tak dapat. Jadi gitulah kenapa, kerana si bodoh pergi tanya si bodoh. Saya tak kata perempuan bodoh, maksudnya gitulah. Bila orang beritahu je dekat puan pasal janji-janji lah, yang lain tu okey lah sebab dia ada dalam buku. Pasal janji-janji tu saya cadang sangat puan tanya ambil mana, lepas pada tu tanya dia. Lepas tu saya pun boleh cross check ataupun mana-mana ustaz betul. Oh dia kata ada disebut dalam kitab ni, kitab. Jadi puan pun rasa okey lah, kita pun rasa tenang gitu. Jadi itu mengenai Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah yang harus dibacanya ialah Fatihah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kita mazhab Syafi'i, kita menganggap Al-Fatihah itu bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalam mazhab Hambali, begitu juga dengan mazhab Hanafi, mereka menganggap Fatihah itu berasaskan hadis Aisyah depan tu. Cuba tengok kan, hadis Aisyah depan tu dia sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak sebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi oleh kerana dia tak sebut Bismillahirrahmanirrahim hadis Aisyah, maka orang yang berpegang dengan hadis Aisyah itu, maka dia kata Al-Fatihah itu bermula dari Alhamdulillah lah. Begitu juga dia kata kalaulah Bismillah itu dikira sebahagian dari Fatihah, maka kenapa tak dikira Al-Baqarah pun Bismillah dimasuk juga, Ali Imran pun masuk juga. Jadi kita pun tidak naklah bertengkar, tapi imam mazhab kita kata Al-Fatihah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim, maka kita pun bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya? Jadi setakat itu dulu. Hari ini kita pun asar.